Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari Jumaat, malam Sabtu. Bersama saya sekarang ni Muhammad Zaidi. Malam ni kita buat live sikit bercerita pasal gearbox, isu-isu gearbox ataupun masalah-masalah yang selalu kita hadapi berkenaan dengan transmisi atau gearbox kita. Siapa yang tengah live ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita layan live. Jadi untuk sedia maklum, sekarang ni dekat area Selangor, Kuala Lumpur, Jaya dan Sabah kita sedang menghadapi isu-isu perintah kawalan pergerakan kita. Jadi siapa yang tengah live dengan saya ni, bolehlah letakkan anda berada di mana. Bagi komen sikit. Assalamualaikum. Sekali lagi saya ucapkan dan salam sejahtera kepada member kita yang bukan beragama Islam kita. Malam ni kita sembang santai-santai. Siapa yang pernah tengok ni, ini adalah rantai CVT. Minggu ni paling banyak kes-kes berkenaan dengan CVT transmission. Gearbox CVT, continuous transmission, continuous C transmission, T transmission lah, continuous vehicle transmission, CVT. Jadi kat sini depan anda ni adalah rantai steel belt, orang panggil steel belt. Dalam gearbox CVT ni biasanya mesti ada steel belt, rantai ini yang penyambung di antara permukaan primary dengan secondary gear. Jadi siapa yang tengah live ni, saya ucapkan Assalamualaikum. Boleh bagi komen sikit. Saya bagi komen dua. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. That's right. Kita santai-santai, kita relax. Yang penting suara saya jelas ke tidak? Ada masalah suara ke? Ataupun saya gangguan live ni ke? Okey tak okey? Minta tolong bagi komen sikit siapa yang berada dengan live bersama saya. Platform kita, page kita pakargearbox.com. Pakargearbox.com adalah platform di mana banyak info-info yang berkenaan dengan transmisi. Ada juga bercerita tentang enjin, ada bercerita semua yang berkaitan dengan masalah-masalah kita punya kenderaan, terutama kereta lah. Yang kita sekarang banyak buat atau banyak memperbaiki adalah kenderaan yang bernama kereta. Okay, peace and peace. Okay, jadi sampai tengah live ni, inilah platform kita. Santai-santai je. Abang Asro kita daripada Kuala Terengganu. Siapa yang ada dekat bersama saya tengah live ni, minta tolong anda berada di mana. Assalamualaikum Abang Fadil, Abang Lotus Jack, Saudara Alamin. Jadi siapa yang tengah live ni, bolehlah minta tolong share-share sikit. Manalah tahu kawan-kawan kita kat luar sana berminat untuk mendalami ilmu gearbox, kat sinilah platform dia. Ataupun nak tahu serba sedikit tentang gearbox kita, transmisi kita. Sementara itu kita tunjukkan keadaan saya steel belt yang telah putus. Jadi santai-santai. Jom share dan kawan-kawan semua, terima kasih banyak. Abang Nizam kita ada dekat PJ. PJ okey bang tapi tak boleh keluar. Selepas pukul 10 kita punya operasi tutup. Abang Muiz Bidin, kau lari ada kedai Mac ni. Kat kedai Mac, okey, kau buat live sikit kedai Mac tu. Okey. Suara okey, alhamdulillah. Suara clear bos. Terima kasih banyak-banyak. Hari ni kita santai-santai je lah. Banyak isu-isu yang berkaitan dengan gearbox ataupun berkaitan dengan transmisi kita. Sebab apa? Untuk sendiri maklum, inilah platform kita untuk membantu ataupun memberikan maklumat sedikit sebanyak yang boleh membantu pengguna-pengguna kenderaan di Malaysia ni. Ada juga yang live ni sampai ke Indonesia. Ada yang feedback daripada Aceh pun ada, daripada Medan pun ada yang berhubungi kami, yang bertanyakan berkenaan dengan transmisi. Alhamdulillah, inilah kita punya platform, bersama-sama berkongsi maklumat bersama pengguna-pengguna kenderaan di Malaysia ni. Kat Indonesia ke, Brunei ke, Singapura ke, Selatan Thailand ataupun Indonesia. Jadi kat sinilah kita bersama-sama. Persoalan, ada masalah, kat sinilah platform. Apa tindakan sebelum kita ambil keputusan? Tindakan ataupun apa yang perlu kita dapat tahu? Apa platformnya? Kat sinilah. Supaya kita dapat maklumat sebelum bertindak sesuatu. Sebelum kita tukar gearbox, sebelum kita melakukan sesuatu yang melibatkan belanja yang tinggi. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Abang Izus Somban dan line clear. Kau Abang Izzuan orang Somban, Dan pun orang Somban, Kuala Pilah. Bini Dan lah orang Kuala Pilah, Dan orang Selangor. Okey, salam daripada Sarawak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, beres. Siapa ada persoalan, boleh tanyalah dari ruang komen ni. Minta tolong Abang Muhammad Nur Azwan dekat Kuala Terengganu. Jadi hari ini saya nak sembang sedikit apa yang saya nak sampaikan berkenaan dengan lebih pada sekarang ni CVT transmission lah.
CVT transmission antara gearbox yang paling manja. Kalahkan awet lah. Manja dia. Tak boleh tahan bro. Kalau dia buat perangai, memang jahanam kita punya poket. Jadi kat sinilah kita nak sampaikan kepada pengguna-pengguna di jalan raya supaya janganlah benda dah berlaku barulah kita tahu. Alamak, rupanya minyak gearbox ni kena tukar lah, filter kena tukar lah. Aku tak tahulah. Cara nak membawa pun CVT pun. Okey, ni yang nak terangkan kepada anda. Sambil-sambil saya kat ni, saya sampaikan anda. Cara pemanduan CVT transmission tak sama dengan pemanduan CVT gearbox auto conventional ataupun gearbox auto biasa. Pemanduan CVT perlu lebih dititik beratkan kalau berbanding dengan auto biasa. CVT ni kalau nak starting kat sini platform yang saya boleh nak share kepada anda semua sebab banyak maklumat yang saya dapat. Apapun kata lepas kita overhaul, kita tengok kenapa gearbox CVT selalu problem. Kat sinilah nak sampaikan sikit kepada anda semua. Jadi siapa yang tengah live ni bolehlah share sikit. Bunyi berdengung dari gearbox CVT apa masalahnya? Biasanya masalahnya dari bearing bang, bunyi berdengung. Tadi ada satu kes abang seorang customer tu telefon saya, dia berkata masalah gearbox dia bunyi humming. Dia bunyi tu, bunyi macam bunyi berdesing. Dia dah tukar tok komputer tapi masalah tak selesai lagi. Bila saya cakap dia, filter dah tukar belum? Dia kata tak pastilah. Saya kata try tukar filter dulu. Cek filter dulu. Mungkin filter tersumbat. Filter pun boleh menghasilkan bunyi jika tersumbat. Ini saya ulang balik Filter auto, tak kisahlah kereta tu CVT ke, auto biasa, konvensional ke. Kalau ada bunyi, kalau masalah datang daripada filter tersumbat akan menghasilkan bunyi berdesing. Ingat, bunyi tu kemungkinan datang daripada filter. Jadi apa perlu tindakan kita? Cek balik filter tu. Mungkin filter tu dah lama tak tukar. Jadi filter tersumbat. Bila nak sedut, dia terpaksa sedut dalam keadaan yang paksa. Kat situlah akan menghasilkan bunyi itu satu benda info yang boleh saya kongsikan kepada anda. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Abang Nur Azman, kereta senggut-senggut masa nak start jalan. Pijak minyak sikit senggut-senggut. Pijak lebih baru okey. Apa problem? Biasa kalau macam ni bang, biasa saya akan cek dulu keadaan throttle body angle. Lepas tu satu lagi, kalau katakan masalah datang daripada gearbox, kalau CVT try buat dulu clutch adaptation ataupun calibrate dulu bang sistem dia. Mungkin sistem ada masalah ataupun accuracy pada dalam sistem gearbox tak dapat dalam keadaan yang sempurna. Kalau abang Nur Azman, kalau macam ni biasanya saya akan refer maksudnya kita datang ke workshop, kita buat check dulu bang. Okey, Abang Haikal. Okey, bos, lepas 2 tahun overhaul sendiri gearbox auto perdana, akhirnya kong juga. Gearbox tu memang saya buat main lasak je lah. Target 5 tahun, tak kesampaian. Okey, macam ni bang. Kita dah overhaul sebuah gearbox. Yang penting sekali, masa kita overhaul gearbox, buat calibration ataupun pastikan kompartmen dalam gearbox dipasang dalam keadaan yang sharp, point, tepat. Pressure test buat masa sebelum pemasangan. Dan satu lagi, masa kita overhaul gearbox, pastikan torque converter bola dalam gearbox tu pergi buat sekali bang, untuk pastikan jantung, torque converter ni umpama jantung, dalam keadaan yang pressure cukup, tekanan cukup. Dia boleh stabilkan dalam keadaan rendah, pertengahan dan tinggi, dan stabilkan pressure. Kat sinilah kebaikannya kalau saya buat overhaul postmortem habis-habis, masa pemasangan tu satu-satu dulu kena check, pressure kena check, pemasangan kena check, clutch plate, cara kita pakai clutch plate apa yang kita nak pakai. Dan satu lagi, bila dah pasang, buat tuning pada bahagian enjin. Setting enjin complete. Jangan pasang gearbox main jalan je. Takut kita mungkin masalah gearbox ni berpunca daripada luaran, bukan dalaman gearbox. Jadi pasang gearbox semua complete, setting enjin sekali bang. Lepas tu yang penting, mounting. Kalau model-model perdana ni, mounting enjin, drive shaft, disk jangan ada masalah. Mounting jangan pecah yang menyebabkan gegaran. Drive shaft jangan ada gegar ataupun jangan rosak yang boleh menyebabkan gegaran. Dan brake pun sama juga. Tengah speeding, tekan brake, tiba gegar-gegar. Itu pun salah satu punca yang menyebabkan gearbox kita akan pendek jangka hayat dia. Untuk Abang Haikal. Terima kasih Abang Haikal. Jelas bos. Terima kasih Migaras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Migaras. Otai kita kat Kuala Terengganu. Apek dekat Sabah. Terima kasih Remy recommend. Okey. Terima kasih banyak. Salam bang. Betul ke orang cakap kalau nak buat ratio kena buat banyak kali? Kalau nak buat ratio kena buat banyak kali.
Alamak, Bang Farid, minta tolong bagi penjelasan sikit. Saya tak faham sangat ni pasal ratio ni. Nak confirm sikit apa masalah dia. Terima kasih banyak-banyak yang saya yang bagi-bagi like, bagi-bagi love. Terima kasih. Filter harga Velfire agak berapa? Filter untuk kereta Velfire original lebih kurang dalam 200 lebih. Boleh pakai OEM, tak ada masalah apa. Yang penting oil ring pada bahagian auto filter tu pastikan fit masa nak masuk tu. Jangan pakai yang longgar, sebab longgar ni akan menyebabkan kebocoran pada bahagian permukaan filter. Nak masukkan dekat bahagian body tu berlakunya sumbat ataupun berlakunya kebocoran. Yang penting yang kalau nak beli original mahal lah, 200 lebih. Kalau katakan yang OEM dalam 100 lebih, boleh pakai juga. Tapi yang penting oil ring yang pada bahagian auto filter tu fit semasa pemasangan. Member Bokeh Kajang, Zainal Abidin. Yes, macam pernah dengar Zainal Abidin ni. Nanti kita PM ya. Bosku, kalau gearbox attract, filter dalam gearbox ke? Ya, betul. Gearbox, filter duduk dalam gearbox. Bila masa nak tukar filter tu? Contoh, ada berlaku masalah pada flywheel oil seal, top commuter oil seal. Kat situlah masa untuk kerja-kerja untuk turunkan gearbox. Nak tukar flywheel oil seal, nak tukar top commuter oil seal. Kat situlah ambillah kesempatan sikit. Buka permukaan depan tu, dalam tu dia ada dia punya auto filter, tukar sekali. Auto filter murah je, dalam RM60 je auto filter dia. Kerjanya pun tak sampai sejam kalau kita nak tukarkan dia punya auto filter. Tapi kalau katakan tak ada masalah pada top commuter, flywheel oil seal, tak perlu tukar gearbox, maksudnya filter tu boleh pakai long life. Okey, mata helang. Macam mana nak tahu auto CVT ngam dengan auto biasa? Senang cerita. Auto yang CVT transmission, kalau kita perasan, kita bawa kereta ni dari segi pemanduan, kita bawa, kita tak terasa pun pertukaran gear tu berlaku. Kalau auto biasa, itu auto biasa. CVT tiada berlaku pertukaran gear yang kita rasa. Dia straight je. Itu membezakan antara CVT dengan auto biasa. Abang mata helang. Mak Yus, kedai Abang Yusri, kedai saya atau workshop saya ada dekat Seksyen 7 Shah Alam. CVT kena tuning ke? Yes, betul. Jawapannya betul. CVT kena buat tuning. Contoh, bila berlakunya masa kita nak tukar minyak, tukar filter, buat sekali calibration. Bang. Sebab apa? CVT banyak menggunakan sensor yang perlu accuracy yang tepat. Jadi masa tengah tukar minyak gearbox, tukar filter sekali, buat sekali tuning bang, supaya kita dapatkan the pressure yang dalam keadaan yang tepat semasa throttle dibuka pada angle yang tepat. Itu yang penting bang. Okey, Abang Nur Azman, throttle dah cuci, clutch adaptation pun dah buat, plug dah tukar, CVT oil filter dah tukar. Apa pendapat lain? Pendapat lain maksudnya apa? Sekejap yang mana ni? Okey, abang tadi dah buat semua. Dah buat Abang Isam semua dah buat. Throttle body dah cuci, clutch adaptation pun dah buat, plug pun dah tukar. Okey, saya rasa abang mungkin pakai model-model Proton. Kalau ada rasa macam shaking, boleh jadi clutch damper mungkin ada masalah. Kalau saya punya pendapat lah, clutch damper pun boleh jadi masalah pula, boleh jadi isu juga. Kalau Abang Nur Azman dekat dengan Shah Alam, datang ke meja saya, kita test drive. Terima kasih bang. Pedal shift bagus ke ketua? Pedal shift adalah sistem dalam sebuah gearbox. Dia tidak ada pun dalam gearbox. Pedal shift duduk pada bahagian luar gearbox. Dia menggunakan sistem elektronik untuk mengawal pertukaran gear. Tak ada masalah apa, boleh pakai. Okey, Abang Rashidi. Jadi siapa yang tengah live ni, kalau tak ada apa-apa, tengah tengok saya punya live, bolehlah ringan-ringankan anda punya jari jemari anda ni. Tulislah anda berada di mana, dekat Pahang ke, dekat Perlis ke, Johor ke, Sabah Sarawak, bolehlah layan-layan sikit. First time beli gearbox auto CVT, apa pemanduan mempengaruhi kesan kepada gearbox? Okey, ini isu yang saya dah sampaikan siang tadi. Saya buat satu video pemanduan untuk gearbox CVT. Jadi ingat siapa yang pakai CVT, ambil take note. Ada 247 mata sekarang ni yang tengah live dengan saya. Ambil note sikit kepada anda pengguna-pengguna CVT. Macam mana untuk menjaga kenderaan anda ataupun gearbox anda dalam kondisi yang bagus, boleh memanjangkan jangka hayat. Kat sinilah saya nak terangkan kepada anda. Minta tolong ambil highlight sikit siapa yang pengguna gearbox, terutama yang CVT. Senang je. Bila saya banyak tahu dapat feedback daripada customer atau kereta yang rosak apa semua, kebanyakan saya tengok dari segi pemanduan anda sendiri yang menyebabkan jangka hayat gearbox tu pendek ataupun panjang.
First, bila saya tanya sikit customer yang ada masalah gearbox, macam mana cara mandu? Kat sinilah dia terangkan kat saya, dia beritahu saya macam ni sekian-sekian pemanduan dia. Okey, saya dapat tahu apa orang kata rumusan atas gearbox CVT yang rosak ni. Sedikit sebanyak ataupun salah satu sebabnya cara memandu termasa berhenti nak jalan. Masa nak starting nak jalan. Bila berhenti, tunggu traffic light hijau. Sementara tu biar tak ada isu pun masuk D ke masuk N ke, tu bukan persoalan dia. Masuk D, masa nak hijau je traffic light tu, dia tekan minyak macam nak berracing. Enjin sedap. Contohlah Honda Civic FC ni memang sedap. Masuk D, traffic light hijau je, dia tekan minyak macam kereta tu nak pergi berracing. Itu tabiat pengguna yang selalu akan mendatangkan masalah pada rantai putus. Jadi kat sinilah saya tengok mainkan mileage baru rendah, baru tukar dalam 60,000, 70,000, tak sampai 100 pun. Tapi gearbox dah problem. Bila kita tanya balik, kita kaji sikit, cara pemanduan pun memainkan peranan untuk gearbox tu cepat rosak ataupun bertahan dengan lama. Jadi caranya bila traffic light hijau ataupun kita dalam keadaan berhenti, nak mulakan perjalanan, nak menggerakkan kenderaan tu, slow down, bagi kereta tu bergerak, slow down, barulah kita tekan minyak tu dalam keadaan yang relax. Janganlah CVT ni bawa macam kereta-kereta nak pergi berracing. Itu yang akan menyebabkan belting akan putus. Ni kat sini dalam bekas ni yang belting dah putus. Ini dia punya ring dia. Orang panggil ring ni. Ring ni putus sebab tak tahan menanggung beban. Yang kita bila tekan minyak, henjut je, mengaung nak pergi. Lama kelamaan ring ni, ini namanya steel ring yang ada pada bahagian steel belt. Dalam ni celah-celah ni ada dia punya ring dia putus. Bila ring ni putus, automatik berterabur elemen-elemen dia. Ni namanya elemen ni. Jadi kat sinilah saya tengok kebanyakannya cara pemanduan ni yang mempengaruhi gearbox kita. Kalau kita bawa agresif, insya-Allah lah tahun depan, 2 tahun lagi, gearbox biasanya akan diturunkan, rantai putus. Jadi kepada anda yang menggunakan CVT transmission ni, janganlah bawa macam kereta racing ataupun janganlah pemanduan macam kereta gearbox yang konvensional biasa ni. Bawa relax je. Kat situlah insya-Allah kita akan. Tapi speeding tak ada hal. Bawa lah laju macam mana pun ataupun stop speed macam mana ke, 17 ke 18, kat highway speeding tak ada masalah apa. Yang selalu kena pada starting atau permulaan nak jalan tu, yang janganlah terlampau agresif. Tekan minyak tu slow, relax je bang. Tukarlah kita punya cara pemanduan kita. Terima kasih banyak-banyak Abang Rashidi Hamid. Okey, Abang Ahmad Zamir, kenapa bila tukar gear di gearbox tendang ke depan Honda Civic? Okey, isu yang selalu berlaku masalah pada pressure tak stable ataupun masalah pada torque converter yang tak boleh kontrol pressure dalam keadaan yang rendah. Bila kita masuk di pressure patutnya dalam keadaan yang rendah, tapi disebabkan torque converter ada masalah, jadi pressure tak stable. Kadang-kadang dia tinggi, kadang-kadang dia rendah. Jadi bila kita masuk di, kena time dia pressure dia tinggi, dia mengenjut kereta tu ke depan. Jadi biasa kemungkinan masalah pada pressure. Kalau pressure biasanya akan rekomenkan masukkan treatment. Kalau tak berkesan juga, maksudnya masalah datang daripada torque converter. Abang Ahmad Zamir, terima kasih. Mata kita ada 331. Siapa yang tengah live ni, terima kasih banyak-banyak. Saya sudi berkongsi ilmu. Alhamdulillah, terima kasih Abang Chong. Assalamualaikum abang, saya nak bertanya tekan kelas bunyi. Tekan kelas bunyi biasanya masalah pada, kalau kereta manual, biasanya kalau kita tekan clutch berbunyi, kemungkinan masalah pada clutch bearing ataupun clutch plate. Dalam tu ada dia punya spring tu dah longgar. Jadi bila kita tekan clutch, dia boleh jadikan benda tu bergegar, ataupun masalah pada clutch pressure ataupun dia punya orang kata clutch cover dia. Abang Azman, torque converter tak pernah tukar. Okey, Abang Haikal, thank you boss. Torque converter tak pernah tukar dari tahun 2010. Okey, biasa masalah pada torque converter. Sebab dalam torque converter untuk proton perdana, tengah-tengah tu kalau kita masukkan kita punya jari, kita boleh rasa oil seal. Mungkin oil seal keras pun boleh jadi masalah. Sebab tu kalau saya overhaul torque converter, wajib pergi hantar, repair balik, tukar balik dia punya clutch dalam tu, lockup clutch dengan dia punya seal dalam tu. Tukar je bang, dia punya barang dalam torque converter. Sebab torque converter penting dalam sebuah gearbox.
Abang Hafiz, Muhammad Hafiz. Dah lama tak tengok abang live. Terbaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terbaik Cip. Terima kasih banyak. Okey, jadi saya nak sampaikan info sikit kepada yang tengah live ni. Inilah platform kami untuk bersama-sama anda menjawab ataupun berkongsi pengalaman ataupun berkongsi info terutama yang berkaitan dengan gearbox. Jadi kat sini juga kami membuka peluang kepada anda semua, kalau nak belajar ilmu membaiki gearbox, nak belajar macam mana nak repair gearbox, kat sinilah saya alu-alukan, terutama yang abang-abang yang ada workshop, pomen-pomen yang ada workshop tapi tak tahu macam mana nak repair gearbox, tak ada ilmu tentang gearbox. Kat sinilah kami buka peluang kepada anda semua untuk belajarlah berkenaan dengan gearbox. Susah, memang susah gearbox ni. Tak kata gearbox ni senang. Kalau senang semua orang dah buat gearbox. Tapi kat sinilah platform ataupun kat sinilah ruang anda untuk belajar ilmu membaiki gearbox bersama dengan kami, bersama dengan saya, bersama dengan tim JV Autoloop. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Muaz Muzakir. Salam bang, nak tanya, kereta Beza Auto bila start pagi ada bunyi bising dekat gearbox. Bila dah running, enjin lama, okey. Okey, macam ni, first kali apa yang perlu buat? Tukar minyak gearbox, check balik dia punya auto filter. Mungkin auto filter dah mula tunjuk tanda-tanda nak tersumbat ataupun dah kotor. Waalaikumsalam Syariful Syafiq. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih banyak. Okey bang, overhaul gearbox, gearbox Saga BLM berapa ya? Gearbox CVT. Kalau saya Saga BLM, gearbox dia biasa je, conventional biasa je. Kalau yang model CVT, kalau overhaul, kalau melibatkan pada dia punya shaft kena tukar, belanja memang tinggi, lebih kurang dalam 4,000 lebih. Tapi kalau overhaul tidak melibatkan shaft dalam gearbox, dia punya cost lebih kurang dalam 3,000 lebih je. Terima kasih Abang Carol. Rohani Selamat, Honda SM4 Auto, kalau jalan tak tukar gear apa masalahnya? Kalau SM4, kalau tak tukar gear mungkin masalah pada dia punya sensor, sebab model ni simple lagi, tak ada macam model-model SB4 yang ada banyak input sensor. Yang SM4 ni dia simple je. First kali kalau tak nak tukar gear, cuba tengok dia punya kick down cable. Kemungkinan kick down cable sangkut ataupun terlalu tegang. Cuba longgarkan sikit dulu dia punya kick down cable dia. Kalau nak masuk Transgo, okey, abang Apek. Bang, D-Max, V-Cross, kalau dah masuk Transgo, kena tuning balik. Yes, betul bang. Walaupun kita dah masuk Transgo punya kit, performance punya kit, engine dengan gearbox perlu setting balik bang. Sebab kat sinilah pentingnya, sebab pertukaran gear dikawal ataupun ada dipengaruhi oleh engine. Jadi kat sinilah kena buat tuning balik. Transgo juga, tuning wajib buat. Ataupun kalau nak remap, lagi baguslah, barulah sedap sikit pertukaran gear, menyentak tukar gear walaupun auto bang. Abang Abek. Azman Ateng, Assalamualaikum bang, nak tanya sikit, tekan clutch bunyi bergesek. Biasanya kalau masalah kalau tekan clutch ni memang masalah pada clutch bearing, clutch cover ataupun clutch plate dia. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Syahlang, bos, selalu minyak gearbox selalu hilang, apa puncanya? Minyak gearbox hilang ni kebiasaannya, tengok pada model apa bang. Kalau model yang pakai auto cooler, kemungkinan minyak bocor pada bahagian auto cooler. Tak pun, cuba tengok kalau bahagian seal, torque converter oil seal, driveshaft oil seal ataupun gear lever oil seal, mungkin bocor. Itu yang kita boleh nampak depan mata kita. Salam bang, Muhammad Azri, nak tanya oil sum sebaiknya ditukar time bila? Oil sum tak perlu ditukar bang kalau tak ada berlakunya kebocoran. Masa nak servis, tukar dia punya gasket je bang. Kalau tak, selagi tak bengkok, selagi tak ada bocor, tak perlu ditukar bang oil sum dia. Okey, nak tukar gearbox Grand Livina berapa? Kalau tukar gearbox Grand Livina, kalau biasa sini saya buat overhaul balik, restructure balik, buat gearbox tu, reboot balik gearbox tu, dia punya belanja lebih kurang dalam 2,000 lebih bang. Kalau Grand Livina, saya suka kalau Grand Livina ni, saya suka servis balik, overhaul balik, semua tukar clutch plate, tukar seal, tukar dia punya back band, buat balik dia punya torque converter, one set, servis semua complete, belanja dia lebih kurang dalam 2,000 lebih. Honda BRV tukar filter gearbox. Bila tukar filter? Okey. Ambil air sikit tarik nafas je. Okey. Kat sini saya nak sampaikan kepada anda, mungkin anda antara 390 mata ni ada yang menggunakan model-model Honda baru, HRV, BRV, Civic, CT baru yang gearbox GMC ni. Kat sinilah saya nak terangkan sikit kepada anda. BRV, Honda Civic yang baru ni menggunakan CVT transmission. Ingat, model-model ni ada 2 auto filter yang wajib diganti.
Kalau saya recommend, kalau kereta tu yang bawah usia dalam 2 atau 3 tahun ataupun mileage dia bawah 100,000, dah wajib tukarlah filter dia. Jangan tunggu sampai mileage dah 80,000, 100,000 baru nak tukar filter dengan minyak. Wajib, kalau saya punya pendapat sendirilah ataupun personal saya, tukarlah filter tu. Paling tidak kereta yang baru digunakan 80,000, tukar filter tu. Sebab belanja filter tak mahal. Tapi kalau gearbox rosak, kalau pergi maksudnya gearbox hancur dan punya belting putus, belanjanya kalau overhaul pun dah 4,000 lebih. Jadi saya recommend untuk abang-abang Anwar Adam, kalau boleh, kalau kereta dia dah 80,000 yang pertama, tukarlah filter. Next time 40,000, tukar bang filter tu. Sebab filter tak mahal. Tapi kalau gearbox rosak, belting putus, lagi mahal. Dan ingat, HRV, BRV, Civic, City, penjagaan gearbox amatlah penting bang. Sebab model ni paling banyak yang bermasalah gearbox. Bila tengok balik cara pemanduan yang terlampau agresif yang menyebabkan belting ni cepat putus. Jadi abang Anwar Adam, kalau pakai yang model-model BRV ni, HRV dengan Civic City baru ni, minta tolong masa nak starting tu janganlah main tekan je minyak bang. Memang sedap tekan bang, tapi kalau belting putus, memang sedap nak keluarkan duit. Okey, abang Muhammad Nizam, kalau CVT problem berapa kos nak baiki? Belanja tinggi bang. Dalam tangan paling kurang pun 3,500 dalam tangan. Boleh sampai sehingga 6,500, bergantung pada model dan bergantung pada masalah dia. Okey, abang Ahmad, abang Cik Ahmad Hafiz. Gearbox Saga CVT, jerking teruk masa baru nak start jalan, terutama di tempat berbukit. Macam mana nak settlekan? Yang pertama sekali, apa yang saya perlu buat sekiranya masalah ni berlaku dekat customer yang datang ke bengkel saya? Biasanya saya akan cek dia punya keadaan minyak gearbox dulu, saya cek dia punya auto filter dulu, dan saya buat tuning dulu. Buat sekali dia punya clutch adaptation. Kat sini pun boleh jadi juga. Pressure tak stable pun boleh mendatangkan masalah pada nak starting, nak jalan bang. Kalau boleh abang Cik Ahmad datang ke bengkel yang mana ada kemahiran berkenaan dengan gearbox, kita try buat setting filter minyak gearbox, wajib diganti kalau dah terlampau lama tak ditukar. Okey, terima kasih. Mata dekat sekarang ni ada 430 mata. Kalau dapat bantu saya untuk sharekan video ni untuk memberikan manfaat untuk kawan-kawan kita di luar sana. Terima kasih siapa yang share. Yang bagi like, bagi love, alhamdulillah. Cost overhaul gearbox auto wajah MMC berapa tuan? Harga dia abang Robin lebih kurang plus minus 2,000 lebih. Wajib buat sekali top converter. Alang-alang dah overhaul gearbox tu, top converter kena buat sekali bang. Anggaran kos dalam 2,000 lebih bang. Assalamualaikum bang, kenapa ya Previn nan Turbo tahun 2013 plug baru throttle body dah cuci, dah buat adaptation, dah buat, tapi kereta masih semput-semput. Bila bawa kereta semput-semput macam nak mati. Pun kenapa panjang ni. Sekejap kita baca ya. Okey. Kalau dah buat clutch adaptation, dah buat clutch, dah cuci, dah buat clutch adaptation, dah tukar plug semua, masih lagi terasa macam kereta ni semput-semput. First kali bang, cuba check kali petrol cukup tak supply. Kalau petrol tak cukup supply pun boleh jadi masalah pada ni. Dan satu lagi, kalau mileage dah lebih daripada 200,000 km, biasanya saya akan buat decarbonize bang. Mungkin dalam enjin dah terlampau banyak carbon. Buat decarbonize semua, buat setting balik bang. Kalau abang duduk dekat area Shah Alam ataupun Klang Valley, datang meeting saya, insyaAllah saya akan checkkan. Okey. Zoom merah Sabah. Zon merah Sabah. Allahu Akbar. Santai-santai. Minta maaf. Tolong dah jaga kesihatan masing-masing. Tengah minum. Kejap. Gearbox BMW boleh guna minyak yang melembutkan getah tu tak? Boleh. Transmission treatment JV Auto Loop ni sesuai untuk semua jenis kenderaan. Auto, manual, CVT, DSG, yang STG, semua boleh pakai. Sebab JV Auto Loop dikeluarkan menggunakan bioteknologi, tidak melibatkan, tidak ada sifat-sifat menghakis pada bahagian dalam gearbox, InsyaAllah. Sebab saya pun kalau buat kerja-kerja overhaul gearbox semua memang saya masukkan treatment sekali untuk bagikan performance dalam gearbox. Jadi anda tak perlu risau untuk menggunakan produk JV Auto Loop, InsyaAllah. Okey, untuk tukar timing belt Ford Kuga, saya rasa pun kat dalam tangan pun dekat 1,000 juga bang, abang Nusa.
Okey, kereta saya kuat makan minyak, kereta jarang guna, kereta Lancer GT tahun 2007 dah 13 tahun. Saya cadang nak buat full diagnose. Boleh, insya-Allah boleh. Buat full diagnose balik, yang penting kita buat decarbonize balik, workup balik. Sebab apa? Kadang-kadang kereta kita yang kita kuat makan minyak. Dah lah kuat makan minyak, tak power lah tu. Kadang-kadang puncanya pada horsepower atau performance dalam enjin tu sendiri. Apa perlu buat? Selalunya saya buat decarbonize balik, masukkan enjin carburetor, buat full service, tune upkan balik, workupkan balik pressure yang berkaitan dengan bahagian enjin. Kenapa laju sangat ni? Jadi persoalan komen ni terlampau banyak. Jadi yang mana saya dapat sebutkan nanti, saya akan tu. Okey. Abang Afiq Vina, gearbox auto, Grand Livina. Bila masuk di, kadang-kadang masuk, kadang-kadang tak. Biasa berlaku pada model-model Nissan, terutama model-model Grand Livina, Sentra, Nissan Murano. That's right. Model-model yang auto, yang 4 speed. Biasa masalah ni berlaku disebabkan oleh front clutch housing, getah dia dah keras. Apa perlu buat? Masuk treatment dulu bang. Masuk treatment dulu, yang penting minyak gearbox tak ada haba besi. Masuk treatment dulu, 2 botol paling tidak pun abang running dah macam biasa. Sebab model Grand Livina paling banyak isu pagi-pagi masuk di termenung, tak nak bergerak. Tengah panas baru boleh bergerak. Tapi tak ada isu pun bila dah panas. Biasanya kalau masalah ni, saya akan recommend masukkan treatmentnya bang, insyaAllah. Saga FLX, ada banyak gearbox yang orang komplain. Memang banyak, memang ada. Terutama yang melibatkan kepada yang pemandu-pemandu Grab. Sangat banyak masalah CVT ni. Tapi kebanyakannya bukannya satulah, gearbox ni manja. Kita dah tahu gearbox CVT ni manja. Jadi kalau kita dapat awet yang manja, macam mana? Ataupun rumah yang manja, macam mana kita nak tackle? Jadi kita kena lembut lah. Janganlah kita paksa dia, janganlah kita henjut dia. Kat sinilah yang saya nak kena tekan kepada anda, terutama yang pakai CVT. Kita tahu gearbox CVT ni bukan cakap Saga je bang, bukan cakap Proton je. Semua model-model CVT penggunaan ataupun gearbox manja betul. Jadi janganlah sentap dia. Jadi cara dia untuk tacklekan kereta ni supaya bertahan lama, kita lembutkan penggunaan dia. Janganlah kita buat macam dia strap, macam terlampau stretch, dia cepat rosak. Jadi yang penting jaga kereta ni, pemanduan kita kena ubahkan. Attitude pemanduan kena ubahkan. Siapa yang pakai model-model CVT, saya ulangkan balik. Sebab banyak sangat, sampai mata penuh sangat bengkel saya yang masalah berpunca daripada gearbox CVT ni. Yang patutnya ubah pemanduan. Janganlah bawa kereta tu macam orang nak beracing. Relax, tekan minyak. Nak starting jalan tu, tekan slow je. Relax, insyaAllah gearbox kita boleh bertahan lama. Bang, beza kadang-kadang mengenjut. Beza kalau masalah kadang-kadang mengenjut ni bang, biasanya masalah ni datang daripada first kali pressure dalam gearbox tak stable bang. Yang penting kalau siapa yang pakai beza, kebanyakan orang yang member-member kita yang bawa Grab biasanya menggunakan beza. Ingat beza paling banyak yang menggunakan untuk kenderaan bawa Grab. Jadi penjagaan minyak gearbox paling penting sekali. Jangan biarkan minyak gearbox tu terlampau lama. Minta tolong siapa yang bawa Grab, siapa yang bawa pemandu-pemandu Grab, minta tolong minyak gearbox 20,000 tukar, 20,000 tukar minyak, tukar filter, 20,000 tukar minyak, 20,000 lagi tukar minyak, tukar filter. InsyaAllah lah gearbox kita boleh bertahan lama. Dan pastikan lagi, kita bawa Grab selalunya kita berhenti jalan. Kat sinilah pemanduan kita perlu ubah. Jangan paksa kereta tu dalam keadaan yang drastik, dalam keadaan yang agresif untuk bergerak. Sebab apa? Grab adalah sumber pendapatan kita yang kita gunakan kereta. Jadi jagalah kereta kita. Janganlah kita pakai njut je. Jahanam gearbox. Bukan, saya tengok siapa yang bawa Grab ni kebiasaannya kereta yang pakai 2 tahun dah problem. Jadi bila bawa 2 tahun mileage dah tinggi. Tapi penggunaan yelah, nak kata Grab ni pendapatan kita pun tak adalah orang kata agak lumayan. Pada-pada jugalah orang kata pendapatan agak-agak tu lah. Jadi kereta dah 2 tahun, baru 2 tahun dah gearbox rosak. Kat sini lah bila kita tengok, kesian. Bila kita tengok pengguna-pengguna ataupun pemandu-pemandu Grab ni, bila dah bawa Grab, baru nak kumpul duit, gearbox dah rosak. Terutama yang model-model Pro 2 Beza ni, baru nak kumpul duit, pakai 2 tahun kereta, gearbox dah rosak. Belanja nak keluar. Sebab apa? Gearbox untuk Beza tak ada second. Susah nak dapat second. Kalau overhaul, dia punya belanja lebih kurang dalam 3,000 lebih. Kalau nak tukar gearbox sebiji, harga dia belas ribu. Jahanam. Baru nak simpan duit, bawa Grab, dah kena keluarkan untuk tukar gearbox. Jadi kat anda sini, saya nak maklumkan kepada anda ataupun nak berkongsi kepada anda, terutama yang anda yang bawa Grab, minta tolonglah. Kalau bawa Grab, risiko yang anda pertama anda akan hadapi ialah gearbox.
Kalau gearbox rosak, kat sinilah kos anda akan belanja tinggi sangat. Kadang-kadang tengok kesian juga member kita yang bawa Grab, gearbox rosak, nak keluarkan duit belanja untuk bawa Grab, untuk repair gearbox, tinggi. Inilah perkongsian daripada saya. Okey, saya ulang balik, saya punya bengkel dekat Seksyen 7 Shah Alam. Sekarang ni PKP. Jadi siapa yang ada nak berurusan ataupun nak cek gearbox, boleh datang ke bengkel saya di Seksyen 7 Shah Alam. Cari dalam Google JV Auto Resources. Kat situlah workshop saya dekat Seksyen 7 belakang ICT. Jadi siapa yang tengah live bersama saya, terima kasih banyak-banyak yang bagi support dan bagi sokongan. Kat sinilah saya nak berkongsi sikit pengalaman saya ataupun apa aktiviti saya di workshop saya, sebab saya ada sedikit kepakaran dalam membaiki gearbox. Kat sinilah yang dapat membantu kepada anda semua yang ada masalah gearbox, yang ada isu-isu gearbox, boleh bagi kat komen ni, boleh kita support. Dan satu lagi saya nak terangkan, kat sini kami membina rangkaian-rangkaian workshop yang ada kemahiran dalam membaiki gearbox. Kat sinilah kita boleh berkongsi kepada anda semua. Kalau siapa yang nak belajar ilmu membaiki gearbox, terutama yang anda pengusaha bengkel ataupun anda pemen nak belajar ilmu gearbox, datanglah kepada kami. Kami akan ajar anda sampai anda pandai, sampai anda boleh independen dalam perniagaan anda, dalam pengurusan gearbox anda. Dan dekat sinilah dapat membantu pengguna-pengguna di jalan raya untuk kita memudahkan jika mereka ada masalah. Tak semestinya gearbox rosak kena tukar. Ingat, tak semesti gearbox rosak kena tukar. Mungkin masalah pada sensor, tukar je lah sensor. Tak payah nak kena overhaul gearbox atau tukar gearbox. Sensor belanja rendah, tukar sensor bahagian luar saja, insyaAllah dia boleh menyelesaikan masalah anda. Tak semesti gearbox rosak kena tukar gearbox. Itu yang saya nak perkongsikan kepada anda. Ambil angin sikit. Terima kasih kepada yang live semuanya. Okey, kat sinilah saya nak terang kepada anda. Kami ada menyediakan workshop-workshop yang dah ada kepakaran dalam gearbox. Jadi, kalau ada persoalan yang berdekatan atau nak pergi workshop-workshop yang ada kepakaran dalam gearbox, anda boleh pergi ke website jvaloop.com. Saya ulang balik, website jvaloop.com. Kat sini anda boleh cari workshop-workshop yang ada bersama kami yang ada kepakaran dalam membaiki gearbox. Contoh dekat Sabah, kita ada dah ada dah kita punya Abang Andri kita. Dekat Penang kita ada Abang Halim kita. Dekat Johor kita ada rangkaian-rangkaian daripada Bayan Garage ataupun Mael ataupun Rider Selatan kita. Yang bahagian Kuala Terengganu ataupun belah Terengganu kita ada Naim. Belah Kelantan kita ada Fadil. Belah Terengganu lagi kita ada DS Garage. Dan ramai lagi workshop-workshop yang dah bersama dengan JV Autoloop dan bersama dengan pakar gearbox. Dan mereka tahu ataupun ada kemahiran membaiki gearbox. Kat sinilah peluang anda. Jangan yang lupa dekat Bandar Tun Razak pun ada Abang Faizal kita yang ada kepakaran dalam membaiki gearbox. Platform dia ataupun objektif dia untuk kami meramaikan lagi workshop-workshop yang boleh membaiki gearbox untuk memudahkan para pengguna kenderaan di Malaysia untuk menyelesaikan masalah. Sekiranya berlaku masalah dekat Kelantan, kita ada platform kita. Terengganu kita ada platform kita. Perlis kita ada platform kita. Kedah kita ada platform. Penang ada. Semua satu Malaysia termasuk Sabah, Sarawak dan Brunei juga ada platform-platform yang dilahirkan oleh pakar gearbox dan JV Autoloop. Terima kasih siapa yang support dengan saya. InsyaAllah kita akan live lagi. Kalau ada persoalan, terus bagikan persoalan atau pertanyaan anda. InsyaAllah lepas ni saya akan minta admin saya jawabkan. Kalau boleh nanti kalau katakan ada persoalan yang perlu detail, boleh hubungi saya punya admin dan mereka akan transferkan kepada saya untuk selesaikan masalah anda. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.